Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustaz harap kamu semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung kelas kita subjek fiqh tahun 2. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, eloklah kalau kita baca doa dulu sebelum mulakan kelas. Okey, jadi Ustaz minta semua murid-murid tanda tangan. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi kita akan sambung subjek fiqh di muka surat 5. Kita tengok yang bawah tu dia ada petak tu kan, petak hadis tu. Jadi ustaz baca dulu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur. Yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sesuatu solat itu dengan tidak bersuci. Jadi dekat sini dia mengatakan kalau kita tidak bersuci, maksudnya tak diterima solat kita. Okey, kita tengok muka surat seterusnya pada muka surat 6. Keterangan. Keterangan apa? Keterangan hadis tadi. Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang yang tidak bersuci, solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak bersuci. Maksudnya dia dalam keadaan kotor. Kalau kita nak jumpa orang-orang besar kan, contohnya kita nak pergi jumpa raja, takkan kita nak pakai pakaian yang buruk, takkan kita nak badan kita keadaan busuk kan. Jadi macam tu juga kalau kita nak jumpa Allah. Allah ni lagilah maha hebat. Jadi kita kena bersuci. Okey. Kita tengok alat-alat untuk bersuci. Antara alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci ialah yang pertama air. Okey. Yang kedua batu. Yang ketiga benda-benda kesat. Yang keempat ranting kayu. Dan yang kelima debu. Jadi kenapa dia kata kat sini bersuci guna batu? Takkan kita nak ambil yang semayang guna batu tak? Dekat sini bersuci tu ada dua makna, iaitu mengangkat hadas dan beristinja. Jadi kita kalau mengangkat hadas, maksudnya kena guna air, nombor satu. Ataupun kalau air tak ada, kita guna debu dengan tayammum. Jadi batu, benda-benda kesat dengan ranting kayu ni, ni semua untuk beristinja. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok muka surat 7. Dah habis dah bab bersuci. Jadi semua murid-murid, ustaz harap kamu semua faham apa itu bersuci. Bersuci itu kita boleh bersuci dengan istinja ataupun bersuci dengan mengangkat hadas. Okay. Yang keseterusnya, kita tengok muka surat 7. Kita dah masuk dah bab baru. Pelajaran 2 fiqh tahun 2, tajuknya berwudu. Jadi siapa kat sini yang tak tahu wudu? Mesti semua tahu kan? Sebab kita semua sembahyang. Sebelum sembahyang kita kena ambil wudu. Jadi kat sini kita nak ajar juga tentang berwudu yang betul. Okey, tengok gambar tu. Semua orang pakai ambil wudu. Okey, kita baca. Wudu diwajibkan kepada setiap muslim, lelaki mahupun perempuan, apabila seseorang itu hendak mengerjakan solat. Dekat sini dia kata
Bila kita nak solat, kita kena berwuduk. Kemudian ia dilakukan dengan cara membersihkan bahagian-bahagian daripada anggota badan yang tertentu. Jadi berwuduk ni kita kena bersihkan bahagian-bahagian badan yang tertentu. Contohnya macam yang kita biasa ambil wuduk kan, basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, basuh telinga. Okey, itu semua anggota badan. Okey, kita baca dalam kotak tu. Wuduk ialah satu cara menyucikan diri kita sebelum kita berhadapan dengan Allah yang Maha Agung, seperti bersolat dan tawaf. Tawaf ni ialah pekerjaan kita berpusing mengelilingi Kaabah. Okey, bila kita pusing tu kita kena ada wuduk. Okey. Apa pengertian wuduk? Jadi kita baca. Pengertian wuduk pada bahasa, dari segi bahasanya, menggunakan air untuk kegunaan pada anggota badan yang tertentu. Jadi kita kena ambil air tu bawa ke anggota badan yang tertentu. Itu dari segi bahasanya. Kita tengok muka surat sebelah. Dari segi syarak pula. Apa itu syarak? Syarak ini dari segi maksudnya hukum yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Macam mana Allah ajak kita ni? Tu cara yang Nabi bawa tu, itulah syarak. Okey, pengertian wuduk pada syarak, membasuh beberapa anggota badan tertentu dengan menggunakan air dan dimulai dengan niat. Dia lebih kurang sama juga dengan yang bahasa, cumanya dia ada niat. Kita nak ambil air sembahyang, kita kena niat. Jadi macam kalau kita mandi kan, kalau kita tak ada niat, tak dapat apa-apa lah. Kalau kita niat, contohnya kita terjun dalam sungai kan, kita niat, aku mandi ni sebab aku nak bagi bersih supaya Allah suka, macam tu. Jadi baru dapat pahala. Okey, kita tengok cara mengambil wuduk. Cara mengambil wuduk yang pertama sekali, bermula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebagai orang Islam, setiap kali kita nak buat apa-apa, kita kena baca Bismillah. Kecuali kita macam kalau kita tak terbuat benda tak baik, kita tak boleh baca Bismillah. Ulama kata haram. Kita nak buat benda baik ni, kita ambil wuduk. Jadi kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mencuci tangan sehingga ke celah-celah jari. Jadi kita basuh tu, kita buat macam ni. Basuh tu sampai celah-celah jari. Tu maksud basuh tangan. Yang kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur. Kita kumur 3 kali, kita ludah. Kemudian selepas kumur kita buat apa? Kita mencuci lubang hidung atau memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali. Sama ada kita masuk air sikit-sikit, kita cuci macam ni kan, ataupun kita sedut terus. Kita sedut terus. Siapa yang selalu buat sedut hidung tu kan, dia tak sakit lah. Tapi kalau orang yang baru buat, dia akan rasa sakit sikit dekat sini. Dia rasa pedih je. Okey. Lepas kita basuh hidung, kita kena niat. Apa lafaz niat je? Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Okey, yang ni ada satu lagi. Satu lagi yang lebih senang, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah. Okey, kalau yang dalam buku dia kata nawaitu raf'al hadasi al-asghari. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey. Masa bila kita nak kena niat ni? Masa nak niat tu ialah sebenarnya masa kita nak basuh muka. Bila kita nak angkat ayat pertama tu kan, kita tak ada tangan, kita tak ada ayat kan. Elok nak kena muka tu sikit kan. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, macam tu. Bila kita nak kena muka tu, barulah niat. Niat ni tak perlu sebut pun. Kita cuma
ingat dalam hati saja. Saja aku ambil wudu kerana Allah. Lepas tu sapu muka, basuh muka. Basuh muka berapa kali? 3 kali. Okey. Kemudian muka surat 10. Lepas kita basuh muka, kita basuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Okey, sikunya di sini. Jadi kita tarik ayat tu sampai sini. Pusing. Lebih pun tak apa. Lebih tu lebih diutamakan. Jangan sampai cukup-cukup je. Lagi takut tak sampai kan. Jadi kita sunat melebihkan. Kena lebih sampai siku ni. 3 kali kiri dan kanan. Kemudian kita menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali juga. Kita ambil ayat, kita tuk atas kepala kita. Kita sapu atas ni lah. Kan? Atas kepala ni. Tak kisah kalau ada rambut ke, tak ada rambut ke, tok atas ni. Senang. 3 kali. Dan kemudian membasuh atau mencuci kedua telinga sebanyak 3 kali. Jadi anggota telinga ni kita tak perlu ikut turutan, kanan dulu ke, kiri dulu ke. Tak, kita basuh tangan dua-dua kan. Kita basuh dua-dua terus. Macam ni. Jari telunjuk ni buat masuk dalam ni untuk cuci bahagian dalam. Yang jari ibu jari ni kat belakang ni kita tolak. Cuci macam tu. Macam tu. Okey, kat ni cuci dalam, ni cuci tu. Macam tu juga belah kiri. Cuci, buang atas ni. Okey, kemudian yang terakhir membasuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Okey, buku lali yang mana? Mana ni? Ustaz tunjuk. Okey. Buku lali Buku lali yang ni. Ni, nampak tak ni? Yang ada ketui kat sini ni. Inilah buku lali kita. Okey, buku lali tang ni. Jadi kita basuh tu sampai ke sini. Sekali buku lali. Basuh sampai sini. Jadi lengkaplah wuduk kita untuk kita sembahyang ataupun tawaf ataupun sebelum memegang Al-Quran. Jadi pelajaran kita habis setakat tata cara mengambil wuduk. Kita akan sambung nanti bila buka sekolah. InsyaAllah pelajar tahun 2 boleh masuk sekolah minggu depan kan. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan buat ulang kaji dan sambung pelajaran yang seterusnya. Jadi Ustaz harap kamu semua kekal sihat dan jaga kesihatan diri, jaga SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.